Assalamualaikum semua. Kembali bersama dengan Cikgu Suhaila iaitu Cikgu Kelas Bahasa Melayu tahun 6. Pada minggu lepas, Cikgu telah menyentuh tentang bina ayat. Pada minggu ini, kamu akan dibimbing untuk membina penulisan ulasan. Oleh itu, Cikgu harap kamu akan mengikuti video ini sehingga selesai. Apakah yang kamu tahu tentang ulasan? Apa itu ulasan? Ulasan ialah memberikan pendapat, pandangan atau rumusan yang bertepatan atau bersesuaian berdasarkan bahan rangsangan. Bahan rangsangan terdiri daripada grafik dan bukan grafik. Contoh bagi bahan grafik iaitu gambar bersiri, gambar tunggal, carta, iklan, poster, peta pemikiran, peta minda dan sebagainya. Bagi bahan bukan grafik pula, terdiri daripada petikan, cerita, dialog, surat, rencana, laporan dan sebagainya. Baiklah, kita teruskan kepada panduan membina ulasan. Pertama sekali, kamu perlu membaca soalan ataupun arahan dengan teliti. Kedua, kenal pasti dan garisi kata kunci di dalam soalan. Ketiga, kamu perlu bulatkan aktiviti ataupun kata kerja yang terdapat di dalam gambar. Yang keempat, keluarkan frasa kerja iaitu isi yang tersurat. Yang kelima, kenal pasti isi tersirat. Yang keenam, ayat mestilah dalam bentuk perenggan sama ada 1, 2 ataupun 3. Dalam membina ulasan, ada 3 perkara yang perlu kamu berikan tumpuan iaitu pendahuluan, isi dan juga kesimpulan. Ini merupakan jadual formula bagi murid-murid yang masih belum mahir sebagai panduan dalam pembinaan ayat ulasan. Di dalam jadual ini, perkara-perkara yang perlu ada ialah penanda wacana, kata bantu, aktiviti ataupun kata kerja, kata hubung dan juga huraian. Kita lihat pada penanda wacana. Perkara yang perlu ada dalam penanda wacana iaitu pendahuluan. Kita lihat pada bahagian pendahuluan, perkara yang cikgu telah tetapkan untuk kamu bagi memudahkan kamu membuat ulasan dengan baik ialah gambar menunjukkan berdasarkan arahan apa yang diberi. Ataupun kamu juga boleh gunakan perkataan terdapat berdasarkan arahan yang diberi. Seterusnya, penanda wacana yang lain ialah antaranya, selain itu, seterusnya, akhirnya, kesimpulannya. Di dalam kesimpulan pula, kamu boleh ambil semula daripada pendahuluan. Cuma kamu tukar sedikit ayat yang gramatis untuk dimasukkan ke dalam kesimpulan. Okey, kita lihat pada bahagian kata bantu pula. Ini merupakan contoh yang kamu boleh gunakan untuk membina ayat ulasan, iaitu kita hendaklah, kita mestilah, kita boleh, kita haruslah ataupun kita sepatutnya. Seterusnya, bagi aktiviti ataupun juga kata kerja, ia berdasarkan bahan rangsangan yang kamu perolehi. Kata hubung pula, contoh yang kamu boleh gunakan iaitu supaya, untuk, kerana ataupun agar. Seterusnya kita lihat pada bahagian huraian pula. Huraian ialah idea yang tersirat berdasarkan aktiviti ataupun kata kerja daripada bahan rangsangan tersebut. Ini merupakan contoh bahan rangsangan yang berbentuk grafik. Kita lihat pada arahan soalan. Gambar di bawah menunjukkan
aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa cuti sekolah. Tulis ulasan tentang aktiviti-aktiviti tersebut dalam bentuk perenggan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Sekarang kita tengok pada gambar tersebut. Gambar yang pertama merupakan aktiviti berkebun di rumah. Apa dia? Berkebun di rumah. Seterusnya, aktiviti apa ni? Aktiviti mengulang kaji pelajaran. Aktiviti ini ialah aktiviti melawat tempat menarik. Dan seterusnya, bagi gambar yang keempat, aktiviti beriadah bersama keluarga. Baiklah, daripada gambar yang kamu lihat tadi, serta kamu dapat kenal pasti aktiviti yang dilakukan semasa cuti sekolah, maka kamu boleh masukkan aktiviti-aktiviti tersebut di dalam jadual formula pada bahagian aktiviti ataupun kata kerja. Okay. Apa yang kamu dapat ialah berkebun di rumah bersama keluarga, mengulang kaji pelajaran bersama kawan-kawan, melawat tempat-tempat menarik seperti zoo, beriadah bersama keluarga di taman rekreasi. Seterusnya, kamu lihat pada bahagian huraian. Di bahagian huraian pula, kamu cari idea yang tersirat berdasarkan aktiviti ataupun kata kerja yang telah kamu perolehi. Di sini saya telah lengkapkan huraian seperti halaman rumah menjadi cantik, lebih memahami apa yang telah diajar oleh guru, dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan, seterusnya badan menjadi lebih sihat. Di bahagian pendahuluan pula, telah ditetapkan gambar menunjukkan. Kamu lihat pada bahagian arahan yang diberikan iaitu beberapa aktiviti semasa cuti sekolah. Manakala di bahagian kesimpulan pula, kamu boleh masukkan ataupun kamu boleh kaitkan berdasarkan pada pendahuluan. Tapi kamu tukarkan sedikit ayat supaya lebih menarik dan gramatis. Sebagai contoh di sini saya letakkan, jadikanlah cuti sekolah kita lebih bermanfaat dan bermakna dengan aktiviti yang berfaedah. Okey, kita teruskan kepada ayat ataupun jadual yang lengkap. Okey, kita tengok pada bahagian pendahuluan. Gambar menunjukkan beberapa aktiviti semasa cuti sekolah. Antaranya, kita boleh berkebun di rumah bersama keluarga supaya halaman rumah menjadi cantik. Selain itu, kita haruslah mengulang kaji pelajaran bersama kawan-kawan untuk lebih memahami apa yang telah diajar oleh guru. Seterusnya, kita juga boleh melawat tempat-tempat menarik seperti zoo agar dapat menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan. Akhirnya, kita sepatutnya beriadah bersama keluarga di taman rekreasi supaya badan menjadi lebih sihat. Kesimpulannya, jadikanlah cuti sekolah kita lebih bermanfaat dan bermakna dengan aktiviti yang berfaedah. Maka di sini apa yang kamu dapat lihat lengkap jadual untuk pembinaan ulasan. Daripada jadual tersebut, kamu pindahkan dalam bentuk perenggan seperti mana yang telah cikgu katakan sebelum ini. Kamu boleh menulis ulasan sama ada dalam 1 perenggan, 2 perenggan atau 3 perenggan. Bagi pendapat cikgu, adalah lebih baik bagi kamu membina 3 perenggan supaya kamu dapat asingkan 3 bahagian dalam ulasan iaitu pendahuluan, isi dan kesimpulan. Mari kita lihat
hasil yang diperolehi daripada jadual tersebut. Perenggan pertama. Gambar menunjukkan beberapa aktiviti semasa cuti sekolah. Perenggan kedua. Antaranya, kita boleh berkebun bersama keluarga supaya halaman rumah menjadi cantik. Selain itu, kita haruslah mengulang kaji pelajaran bersama kawan-kawan untuk lebih memahami apa yang telah diajar oleh guru. Seterusnya, kita boleh melawat tempat-tempat menarik seperti zoo agar dapat menambah pengalaman dan pengetahuan. Akhirnya, kita sepatutnya beriadah bersama keluarga di taman rekreasi supaya badan menjadi lebih sihat. Bagi perenggan yang ketiga, kita masukkan penutup kesimpulan, iaitu kesimpulannya, jadikanlah cuti sekolah kita lebih bermanfaat dan bermakna dengan aktiviti yang berfaedah. Setelah kamu siap menulis ulasan, jangan lupa semak struktur ayat, ejaan dan juga tanda baca. Bagaimana murid-murid? Adakah kamu jelas apa yang telah cikgu ajarkan tadi? Semoga apa yang disampaikan dapat difahami oleh kamu semua. Sekian bagi pembelajaran ulasan pada hari ini. Jumpa kamu dalam kelas yang akan datang ya. Sekian, terima kasih.